Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so kita sambung pada part B pula. Okay, so soalan yang pertama. A. So a dealer received an invoice of RM750 for 50 books excluding transportation cost RM100. Okay, so 750 ni untuk harga buku je lah. 100 ni dah exclude lah. Okay. So the date of the invoice is 1st January 2020 and cash discount terms is 5/10, 3/15 and n/30. Okay, so if he received 10% and 7% trade discount, find the single discount equivalent to the trade discount given. Okay, single discount equivalent, okay, to the trade discount. So untuk yang trade discount je lah. Okay. So ada formula dia. Okay, so formula dia ada dekat belakang kalau tak ingat. So D sama dengan 1 tak apa benda tu. Ada tak ada? Ada tak ada lah. Ya, ni tak ada. Okay, so tak ada formula dia. Dia lebih kurang macam ni. Cuma kat depan ni kita ada 1 tolak. Okay. Okay, A1. So single discount equivalent to the trade discount. So 1 tolak. So dalam kurungan 1 tolak first discount. And then dalam kurungan 1 tolak second discount. So equal to 1 tolak first discount which is 10%. So 0.1. And second discount is 7% which is 0.0. So dapatlah 1 tolak 0.9 0.093. Lepas tu kira dia 0.9 darab dengan 0.93 ni. Ni 0.93. So dapatlah jawapan dia 0.163. Lepas tu darabkan dengan 100%. Dapatlah 16.3%. Okay, lepas tu nombor 2. The amount to be paid if he decided to pay on 30 January. Okay. So nombor 2. Okay, so dia bayar pada 30 Januari. Lepas tu dia terima invoice tu pada 21 Januari. Okay, so 21 Januari 2020 sampailah 30 Januari. Okay, so 21 Januari sampai 30 Januari sama dengan 9 hari. Okay, so kalau sampai 9 hari, cash discount yang diterima adalah 5%. So kita ada 5/10 dengan 3/15 dan N30. So 9 hari jatuh dekat sini. So C dia 5%. Okay, so lepas tu cara nak kira amount dia perlu bayar. So kita kena cari net price dulu. Okay, so first cari net price after trade discount. Okay, so harga selepas dikenakan trade discount. Okay, so dapatlah berapa? So invoice dia 750. Darabkan dengan tolak. Okay, so nak bayar 10% dengan 7% boleh. Ataupun nak guna yang 16% tadi pun boleh. 16.3% pun boleh. Terus masuk. Okay, so dapatlah jawapan dia
627.75. Okay, so lepas dikenakan trade discount, so harga dia berkurang jadi RM627.75. Lepas tu dia beri lagi cash discount, so harga ni akan berkurang lagi. Okay, so net price after cash discount lah. Okay, so dapatlah. Kita pakai yang ni, jangan pakai 750. Okay, so pakai yang ni. 750 tu harga dia dah kurang dah, sebab diberi trade discount tadi. Lepas tu dah diberi trade discount, dia bagi lagi cash discount. So harga dia ni, okay, so harga dia ni akan berkurang lagi. Okay, tadi daripada 750 dia berkurang jadi ni, sebab dia beri trade discount. Lepas tu dia bagi cash discount, so harga dia akan berkurang lagi. So 627.75, discount yang diterima tadi 5%. Dapatlah jawapan dia. Iaitu RM RM596.36. Okay. Maksudnya harga barang dia lepas diberi diskaun tinggal RM596.36. Lepas tu amount to be paid, amount yang kena bayar sama dengan harga iaitu 596.36 tambahkan dengan 100. So 100 tu untuk yang transportation cost lah. Okay, so transportation cost pun dia kena bayar. Okay. Okay, so lepas tu jawapan dia tinggal lah RM RM696.36. Okay. Okay, so seterusnya B. Okay, so a trader bought 5 antique table 500. So the antique table then sold with 10% net profit based on selling price. So if the operating expense is 15% based on selling price, so find the selling price. Okay. Okay, so selling price untuk antique, untuk an antique table, untuk satu lah. Okay, so yang atas ni dikata dia beli untuk 5. Okay. Okay. Okay, so cost. Okay, so sekarang dia ada 5. Soalan nak 1 je. So untuk 1. So untuk 1 kita cari cost untuk yang 1 dulu. So cost for an antique table. Okay, so cost untuk 1. Okay. So kalau tak reti nak tulis cost for 1, tulis je. Cost for 1 table. Untuk table. Okay. So berapa? So cost dia sama dengan 27500 bahagikan dengan 5. Okay. So 27,500 bahagikan dengan 5. So dapatlah 5,500. Lepas tu dia kata net profit. Okay, so net profit dia tulis kat sini net profit. Okay. So net profit 10% net profit. So net profit dia 10%, 0.1 based on selling price. So based on selling price darabkan dengan SP. SP dia tak ada. Okay. So tak ada, biar. Okay. So, tak nak macam test 2 hari tu. Soalan dah bagi tahu dia apa benda. Okay. Based on operating expenses, based on selling price. Ada juga yang pergi buat operating expenses tu jadi markup. Lepas tu selling price tu dia masukkan nilai cost. Memang salah lah. Dan dia kata based on selling price. Selling price je lah. Jangan pergi tukar-tukar jadi cost. Okay, so dah salah kat situ. Okay, so lepas tu ni net profit. Lepas tu dia kata operating expenses dia 15%. Okay, so operating expenses 15% based on selling price. Tulis operating expenses 0.15%
based on selling price. Tulis je macam tu. So soalan nak selling price. Okay, so info yang kita ada cost, net profit dan operating expenses. So maksudnya nak cari selling price, so kita boleh pakai cost tambah net profit tambah operating expenses. Okay, so cost tambah OE. Okay, so sampai sini. Kat tengah-tengah ni SPB, break even price. Lepas tu tambahkan lagi dengan net profit. Dapatlah dia punya selling price. Okay. So masukkan cost dia 5,500. NP dia, net profit dia 0.1 SP. OE dia 0.15 SP. Lepas tu permulakan. So SP sama dengan 5,500. 0.1 tambah 0.15 dapatlah 0.25 SP. Okay. Lepas tu pindahkan SP tolak 0.25 SP sama dengan 5,500. Lepas tu kira SP tolak 0.25 SP, tinggallah 0.75 SP. Okay, so SP sama dengan 5,500 bahagikan dengan 0.75. So dapatlah 7,333. So SP dia RM 7,333 ringgit dan 33 sen. Okay, so seterusnya nombor 2, the maximum markdown percentage that can be offered without incurring any loss. Okay. Okay, so yang nombor 2 tu, saya tengok daripada gambar aja, cost kat sini. Lepas tu dia naik sampai sini untuk dapatkan break even price. Sebab di antara sini ni adalah operating expenses. Dan dia naikkan sikit untuk dapatkan selling price. Okay, so dia jual harga lagi tinggi lah. Okay, so untuk dapatkan keuntungan bersih. Okay. Okay, so cost kat bawah. Lepas tu dia ada cost operasi, so yang menyebabkan harga akan naik. Lepas tu dia akan naikkan harga lagi untuk menghasilkan keuntungan. Okay. Okay, so maksudnya maximum markdown dia boleh ambil setakat ni je lah. Okay. Sampai dekat SPB. Okay. So ni maximum markdown dia. Okay. So dia tak boleh lebih daripada SPB. So kalau kita tengok bahagian ni sama dengan net profit. Okay. So maximum markdown dia bersamaan dengan net profit. So net profit dia tadi adalah 10% based on selling price. Okay. So selling price dia 7,333 dan 33 sen. Okay. 7,333 dan 33 sen. So darabkan dengan 10%. Okay, so dapatlah 733 sen. So nak cari persen MD max, samaan dengan 733.33 per dengan 733 ringgit 33 sen darabkan dengan 100%. So dia akan dapat 10% lah. Okay. So sama dengan percent of net profit. Okay. So kalau siapa yang faham, dia boleh terus automatic sebenarnya terus dapat percent net profit ni lah. Okay. So percent net profit based on selling price. Okay. So percent of net profit ni based on selling price. Okay. So markdown pun dia based on selling. So maksudnya kita terus boleh ambil dia punya persen tu. Okay. So markdown pun based on selling price. Kecuali kalau net profit ni based on cost, persen dia based on cost, so tak boleh lah nak ambil. So kena kira lain cara. Okay. Okay, so soalan yang kedua. Okay, so saya clearkan yang ni dulu.
So soalan yang kedua. So Jenny received a 120 days promissory note dated 15 March 2020 with a simple interest rate of 7.5% per annum. Okay, so pada 15 March 20. So dia terima satu promissory note. Okay, so 120. Okay, so tempoh masa dia 120 days. Lepas tu dia punya simple interest rate dia 5. So 0.075. Okay. Lepas tu the note has a mature value of 5,125. So dia ada mature value dia S sama dengan 5,125. So after 50 days. So daripada sini dia pegang, dia terima promissory note lepas 50 hari. So maksudnya dia pegang dalam masa 50 hari. Okay. So daripada sini sampai sini ni 50 days. Okay. So after 50 days, Jenny sell the note to a bank at a discount rate of D%. So dia sampai lepas 50 hari, so dia discount note tu. Okay, so maksudnya ni topik discounting promissory note. So dia discountkan note tu dengan D%. So D tak tahu. And receive a proceed. So dekat sini bila dia bagi discountkan, dia terima proceed dia sebanyak RM5,045.28. Okay. So find the bank discount rate that is charged when the note is discounted. So dia nak cari D kecil. Okay, so 50 hari dekat sini. Okay, so maksudnya dekat sini ni kita ada berapa hari? So kita kena buat 120 minus 50. So 120 tolakkan dengan 50. So maksudnya 70 hari. Okay. Okay, so maksudnya tempoh masa untuk bank discount dia adalah 70 hari. So bukan 50 hari. Ini salah lah. Okay, so 50 hari dekat sini, depan ni. Dia pegang note tu selama 50 hari. Lepas 50 hari dia pegang tu, barulah dia pergi discountkan. So 50 hari ni dia pegang note tu. Okay, so nak cari D kecil. So kita ada H, ada S. T pun ada. So kita boleh guna H sama dengan S. 1 tolak D T. So tak ingat, tengok formula kat belakang. Ada. Ni proceed ni. Dah tulis dah siap-siap proceed. So masukkan proceed dia berapa, S dia berapa, T dia berapa, D dia kita kena cari. Memang dia tak tulis tu formula untuk apa. Korang lah kena ingat. H dia 045.28. S dia 5125. Lepas tu 1 tolak D kita tak tahu. 70 bahagi 360. So dia tak cakap apa-apa, pakai 360. Sebelah. So 5045.28 bahagi dengan 5125. Sama dengan 1 tolak 70 bahagi 360. Dapat poin panjang-panjang kan. Ambil perpuluhan 7 per 36. Ambil perpuluhan pula. Ambil pecahan 7 per 36 D. Lepas tu yang depan ni bahagi. So dapat 0.944878 tu. Tu ambil je. Okay, so 0. Okay, so nak ambil pecahan pun boleh. Oh tak boleh jadi pecahan. Okay, so tak boleh ambil pecahan, tak apa, ambil je 0.984445. Cukup lah, boleh lah. Okay, so sama dengan 1 tolak 7 per 36 D. Okay, so 1 tolak 7 per 36 ni jangan tolak kan. Sebab yang 7 per 36 ni ada D. 1 ni tak ada D. Okay, so tak boleh nak tolak. So apa yang kena buat? Ni pindah pergi ke kiri.
Yang ni pindah ke kanan. So dapatlah 7/36D sama dengan 1 tolak 0.984445. Lepas tu D sama dengan berapa tu? 1 tolakkan dengan tu, so dapatlah 0.015555 bahagikan dengan 6. So 1 tolak ni dapat yang ni. Lepas tu 7/36 pindah sebelah akan jadi bahagi. Kat sini darab. So dapatlah jawapan dia berapa? 7/36. 0.0799977. So boleh ambil 0.08 lah. Okey. So dapatlah jawapan dia. Darabkan dengan 100%. So dapatlah jawapan dia 8%. Okey. Okay, saya clearkan yang ni dulu. Lepas tu kita pergi ke B. So B, apa dia cakap? Ali invested 6,000 for 5 years 9 months. Okay, so this investment offer interest rate of 9.5% compounded every 3 months for the first 3 years. So maksudnya topik compound interest lah, sebab dia invest sekali je. Okay, selama 5 tahun 9 bulan. Okay, so 5 years 9 months. So dia masukkan 6,000. Okay, so untuk 3 tahun yang pertama, so first 3. Okay, so 3 years. So interest rate dia 9.5%. Okay. IR. So R dia 0.09. Okay. So untuk 3 bulan. Compounded every 3. So compounded every 3 months. So maksudnya M dia 4. Okay. 4. Okay. So 12 bagi 3 dapat 4. Okay. For first 3 years. And 7% compounded monthly for the rest of period. So ada baki dia ni. So berapa baki dia? So 3 tahun kat depan. So maksudnya baki dia ni ada 2 tahun 9 bulan. Okay. So dia punya interest rate dia 7%, 0.07. Okay, compounded monthly. So M dia 12. Okay, so ni topik compound interest yang ada kes 1, kes 2. Okay, so dia punya interest rate dia berubah. So bila ada kes 1, kes 2 tu, apa yang korang kena buat? Korang kena cari S dulu daripada sini sampai dekat sini dulu. Cari sampai sini dulu. Okay, so bahagikan kepada 2. So S dia sama dengan P. Okay, so S sama dengan P 1 tambah I kuasa N. 1,000 1 tambah I dia adalah R bahagi M. 0.095 bahagikan dengan 4. So N dia 4 kalikan dengan 3. So setahun dapat 4 kali interest. So kalau 3 tahun dia dapat 12 kali. Okay. So kira okay, so 6,000 darabkan dengan 1 tambah 0.095 bahagi 4 kuasa 12. Okay, so dapatlah R 7,095 2.03. So dalam akaun dia selama 3 tahun daripada 6,000 ni selama 3 tahun sudah jadi sebanyak 7,952.03. So ni dia biarkan lagi dalam akaun dia. Okay, so tiba-tiba dia punya interest rate dia berubah jadi macam ni. So maksudnya kita cari lagi. So daripada 7,000 ni jadi berapa pula? So 7,000 ni, so untuk kedua ni kita jadikan dia sebagai P. So 7,952.03. 1 tambah I. So I dia 0.07/12. Lepas tu N dia. So N dia sama dengan 12
kalikan dengan T dia. So ni 2 tahun 9 bulan. Okay. So maksudnya kena tukar dalam, ialah 9 bulan tu bahagikan dengan 12. So 3/4, 2, 3/4. 2 tambah 3/4. So 2.75. Darabkan dengan 2.75. So dapatlah 24 33. Okay. So 12 kalikan dengan 2.5. So 33. Okay. So sebenarnya kalau yang faham, tak payah darabkan ni pun tak apa. Sebab dia monthly 12. Setahun dia ada 24 bulan. Okay. Lepas tu 9 bulan lagi. Okay. So 24 bulan tambah 9 bulan jadi 33. Okay. So tu kalau siapa yang faham. So yang tak faham, ikutlah formula dia. N sama dengan M darabkan dengan T. Okay. So tadi 7,952.03 darabkan dengan 1 tambah 0.07 per 12 kuasa 33. So dapatlah 9,634.67. Okay. So dapat yang ni. Okay, so seterusnya kita pergi ke C pula. Okay. So yang C, 3 years ago. Okay, so 3 years ago, Eric bought an oven for his bakery. Okay, so ni hari ni. So 3 years ago, dia beli oven untuk bakery dia. Currently, the value of the oven is 24,500. So currently. So kat sini lah currently. Sekarang ni. Okay, so 24,500 harga dia. Okay, so the oven has a life expectancy of 8 tahun. Okay. So maksudnya oven tu ada jangka hayat selama 8 tahun. So dia beli 3 tahun yang lepas. So kalau dia ada jangka hayat 8 tahun, so sini dah 3 tahun. So maksudnya baki dekat sini ada lagi 5 tahun. Okay. Lepas tu salvage value dia 7,000. So dekat akhir tempoh hayat dia, dia punya salvage value dia tinggal 7,000. So using the straight line method, compute the annual depreciation and the cost of the oven. So nak cari annual depreciation. Okay, so test 2. Test 2 tak, soalan sebelum-sebelum ni lah dalam GC ada yang saya bagi macam. Okay. So cari dulu jumlah penyusutan untuk 5 tahun ni. So jumlah penyusutan untuk tempoh masa 5 tahun ni adalah 24,500 tolakkan dengan 7,000. Lepas tu nak cari setiap tahun susut berapa nilai, kita bahagikan dengan 5. Okay. So sebab sini 5 tahun ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita bahagikan dengan 5. So dapatlah jawapan dia. Iaitu 3,500. Okay. So seterusnya kita nak cari cost. So ni annual depreciation dia, RM. Okay, so RM jangan lupa. Okay, lepas tu nak cari cost. Okay. So cost dekat depan ni. So maksudnya kalau faham, sini ada 3 tahun. 1, 2, 3. So kita undur ke belakang. So daripada cost dia akan berkurang. Dia tolak 3,500, tolak 3,500, tolak lagi 3,500. So kalau kita nak cari cost, tambah 3,500. Okay, so daripada 24,000 ni, tambah 3,500, tambah lagi 3,500, tambah lagi 3,500. Okay, so cost dia sama dengan 24,500 tambah 3,500 tambah 3,500 tambah 3,500. Okay. So ataupun boleh buat 24,500 tambahkan dengan 3 kali 3,500. Okay. So dapatlah jawapan dia. 24,500 tambahkan dengan 3,500 tambahkan 3,500 tambah 3,500. So dapatlah RM 35,000. Okay. Okay, so seterusnya soalan yang ketiga. Okay, so saya clearkan dulu.
Okay, so soalan yang ketiga. A. David bought a television set with a cash price of 4,000. Okay. So, dia beli television, cost dia 4,000. So, he paid a 10% down payment and the balance was settled by making 24 monthly installment. So, ni topik installment purchase. So, if the interest rate was 7% per annum based on the original balance, so find the installment price. Okay, so down payment 10,000. So cost dia, cash price untuk television tu 4,000. So down payment sama dengan 10%. So 10% daripada 4,000 adalah 400. So balance dia, so dia ada lagi RM 4,000 tolakkan dengan RM 400. So ada lagi RM 3,600. Okay, so baki dia. Okay. So interest dia dah bagi tahu persen untuk interest 7% based on original balance. So kalau based on original balance, so kita guna I sama dengan BRT. Okay, so kalau based on reducing balance, guna formula yang diberi tu. Okay, ataupun yang korang ingat tu. Mana? Constant ratio formula tu. Ni, nombor 11 ni. Okay. Pakai yang tu. Okay, so ni I sama dengan BRT. So, sama dengan balance dia 3,600. Dia 0.07. T dia, so berapa lama? Selama 24 bulan. So, 24 bulan tu 2 tahun. So, dapatlah 3,600 darab 0.07 darab 2. So, dapat RM504. Okay. So, soalan nak apa? Find the installment price. Okay. So, installment price, cash price dengan interest. Okay, so, cash price ni terdiri daripada down payment dengan balance. So, balance tambah interest bahagikan kepada N. So, dapatlah bayaran bulanan dia. Okay. So, nak cari installment price dia, sama dengan cash price dia tadi 4,000 tambahkan dengan interest dia iaitu RM504. Okay. So, dapatlah RM 4,504. Okay, so lepas tu monthly payment. So, bayaran bulanan. So, inilah bayaran bulanan R dia. So, yang kedua, nak cari bayaran bulanan R dia sama dengan, so, baki tadi, balance dia berapa? 3,600. Tambahkan dengan interest 504. Bahagikan dengan N. So, N tu berapa kali bayar. So, 24 bulan monthly installment. 24 kali lah. So, installment bulanan sebanyak 24, making 24 monthly installment. So, dapatlah jawapan dia berapa? 3,600 tambah RM504 bahagikan dengan 24. So, sebulan kena bayar RM 171. Okay. So, yang B. Dah habis dah. Okay, so B last. Okay, so B, Andy borrow 30,000 to start up his business. He agreed to settle the loan in 90 monthly payments at 6% compounded monthly. 6% compounded monthly. Lepas tu, dia nak 96 monthly payment, bayaran bulanan. So, maksudnya dia ada bayaran berkala. Lepas tu, compounded monthly. So, maksudnya ni adalah topik annuity. So, soalan nak calculate the monthly payment. So, annuity kita ada dua formula, iaitu A untuk present value, lepas tu S untuk future value. So, A ni kita pakai untuk loan, S ni untuk investment. Dan lagi satu, A untuk langsaikan hutang awal, S ni untuk bayaran hutang yang tertunggak. So, macam ni, the loan borrow 30,000
1000. So kita pakai formula A untuk cari R. So yang pertama kan R 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N bahagi dengan I. Ok, so dia borrow 30,000. So maksudnya A dia 30,000 lah. Lepas tu he agree to settle the loan in 90 monthly payment. So 96 kali bayaran bulanan. Ok, so maksudnya N dia 96 lah. Ataupun kita boleh cari T lah. So T 96 bahagikan dengan 12. 96 bahagi 12. So dapatlah 8 tahun, 8 years. Okay. Lepas tu interest rate dia, R dia 6%, 0.06. So M dia compounded monthly, 12 lah. So N dia M darab T. So 12 sekali 8. So dapatlah 96. Atau kira, so 30,000 sama dengan R. So R ni yang kita nak cari, R kita tak tahu. Okay. So 1 tolak 1 tambah I dia R bagi 0.06 bahagikan dengan 12 kuasa negatif 96 bahagi dengan I 0.06 per 12. Kira dulu yang ni. Okay, so 1 tolak dalam kurungan 1 tambah 0.06 per 12 kuasa negatif 96. Okay, so kuasa negatif 96 tu kuasa dia letak kurungan. Okay, so negatif 96. Okay, so dapatlah 0.38, 0476, 091. Okay, lepas tu tekan bahagi. Dalam kurungan 0.06, 12. Okay, 26. Okay, so 30,000 sama dengan R darab dengan 76.095225. Okay, so yang saya cakap kurungan-kurungan apa semua ni kalkulator yang hitam tu. So kira R. R dia sama dengan 30,000 bahagi dengan 76.09521825. So dapatlah jawapan dia berapa. So RM RM394.24. Okay. Lepas tu yang kedua, if Andy fails to make the first 4 monthly payment, so how much should he pay on the 5th payment? Okay. Okay, so 395 R dia. Okay, so first 4 payment dia dah lupa nak bayar. Nombor 2. Okay, so first 4 payment. Ini ada 1, 2, 3, 4. So ni tak bayar, lupa. Lepas tu berapa banyak yang dia kena bayar dekat bayaran yang kelima ni. Okay. So maksudnya N dia sama dengan 5. So nak settlekan hutang yang tertunggak. So yang belakang ni dia akan bawa ke depan. So bila bawa ke depan semua ni, kita akan guna formula S. So guna S sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 bahagikan dengan I. So R ni kita pakai yang ni lah. Okay. Okay, so tak muat, saya buat tempat lain. Tak, saya padam atas lah. Okay, so saya tinggalkan yang ni sahaja. Okay, so S dia sama dengan R dia 394.24. Okay, so 1 tambah I. So I dia still yang sama, iaitu 0.06 bahagikan dengan 12. So N dia tadi 5. Lepas tu tolak dengan 1 bahagikan dengan I 0.06 per 12. Okay. So dapatlah jawapan dia RM berapa. Okay, so kira yang ni dulu. Okay, so 1 tambah 0.06 per 12 kuasa 5. Okay,
Lepas tu tekan tolak 1. Tolak 1. Okay. Lepas tu tekan bahagi dalam kurungan 0.06 per 12. So, dapatlah 5.05. Lepas tu, darabkan dengan yang ni. Tekan ni, darab 394.24. So, dapatlah RM 1991 dan 1 sen. So, ni lah yang dia kena bayar pada bayaran yang ke-5. Okey, so setakat itulah perkongsian saya ni. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.